Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini pilihan raya negeri Sabah hampir tiba. Tapi yang mengejutkan kita ialah beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah kini bakal didakwa di mahkamah. Tapi hari ini yang paling panas ialah Persatuan Galian Sabah menggesa SPRM ambil tindakan terhadap Haji J. Dengan ini ramai netizen kata, adakah Ketua Menteri Sabah Haji J Nur dalam bahaya besar? Persatuan Pengusaha Galian Sabah PPGS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Ketua Menteri Sabah Haji J Nur susulan skandal rasuah yang menyelubungi pentadbirannya. Menurut PPGS, adalah mustahil Haji J yang juga pengerusi pengurusan mineral Sabah SMM tidak mengetahui apa yang berlaku memandangkan segala hal berkaitan sumber asli di negeri itu berada di bawah bidang kuasa dan kelulusannya, kata mereka. PPGS merujuk kepada dokumen yang didedahkan oleh pemberi maklumat yang dikenali sebagai Albert yang juga merupakan ahli persatuan tersebut. Dalam kenyataannya, persatuan itu turut mempersoalkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang hanya mendakwa 2 adun pada 30 Jun ini, sedangkan 9 individu dikatakan terlibat termasuk Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, anda tolong tulis dulu dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah. Kalau anda betul-betul benci rasuah, buat komen tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang membuatkan imun badan kita menjadi kuat, meningkat sehingga 400% dan menjadi bijaksana. Secara umumnya, saudara-saudara sekalian, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita susah untuk sembuh karena imun badan kita yang bodoh, tak mengenal penyakit. Dia lawan pula badan kita. Tapi dengan Transfer Factor for Life yang ada di tangan saya ini, membantu menjadi terapi imun, meningkatkan imun badan kita sehingga 400% dan membimbing imun badan kita supaya jadi kuat untuk melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, bijaksana melawan penyakit dari dalam, kita jadi sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi saudara, ini bukan ubat, ini ialah terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Ingat, masa tidak pernah menunggu Anda. Bila-bila masa saja Anda bertangguh-tangguh, Anda tidak akan ditunggu-tunggu. Bila sudah terlalu teruk, barulah kita termenung, termanggu, menyesal. Jangan sampai menyesal, ambil tindakan sekarang, hubungi nombor telepon yang tertera, dapatkan konsultasi percuma daripada kami. Transfer Factor ini halal, Transfer Factor ini diperakui oleh dokter di seluruh dunia dan juga Transfer Factor ini lulus KKM. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut kenyataan ini, mengapa hanya 2 adun didakwa di mahkamah? Bagaimana dengan 7 lagi yang terlibat? Menurut mereka, SPRM mesti bertindak tegas dan adil dalam memenuhi mandatnya tanpa berat sebelah atau pendakwaan terpilih. Kedua-dua yang didakwa hanyalah dianggap sebagai ekor kerajaan JRS, katanya. Bagaimana pula dengan tindakan terhadap ketua JRS, yaitu Ketua Menteri, kata mereka. Kata kumpulan itu merujuk kepada kerajaan negeri di bawah pentadbiran GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memaklumkan hanya 3 individu, 2 adun berkenan dan Albert akan didakwa berkaitan kes tersebut. Ketika ditanya mengenai pendakwaan terhadap individu lain, Azam berkata, perkara itu bergantung kepada keputusan Timbalan Pendakwa Raya. Ini berlaku walaupun Albert telah menyerahkan rakaman video penuh, telefon mengandungi mesej WhatsApp serta hampir 300 muka surat bukti kepada SPRM. Terdahulu, Haji J menafikan sebarang pembabitan dalam skandal tersebut dan mendakwa Albert bersebahat dengan pihak berkepentingan untuk menggugat pentadbirannya. Albert juga didakwa cuba memonopoli aktiviti perlombongan di negeri itu dan menggunakan cara penipuan bagi tujuan itu. PPGS bagaimanapun melahirkan rasa kesal
dengan pendakwaan terhadap Albert dengan mempersoalkan keberkesanan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Apakah tujuan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat di negara kita? Katanya, sekiranya pengadu atau saksi yang mendedahkan rasuah turut ditangkap dan didakwa, siapa yang berani tampil mendedahkan amalan rasuah pada masa hadapan? Adalah jelas perbuatan itu bukan menggalakkan sebaliknya menekan pemberi maklumat untuk tidak mendedahkan salah laku, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Menantu Hadiawang dipecat daripada PAS. Wah, itu persoalan pertama. Kedua, adakah Hadiawang letak jawatan dan diarah letak jawatan? Apa komen Hadiawang selepas menantu beliau menimbulkan kontroversi kaum? Menantu Hadiawang baru-baru ini betul-betul terlanjur. Dia tak sangka apa yang dia hantarkan itu boleh menimbulkan kegusaran besar, bahkan menghancurkan harapan PAS, Perikatan Nasional terus selama-lamanya untuk mendapat sokongan dan nak jadi kerajaan lagi. Selepas kontroversi itu, ramai yang menjangka PAS tidak akan lagi jadi kerajaan sampai selama-lamanya. Kesilapan besar menantu Hadi ini ialah apabila beliau mempersoal ataupun beliau cuba menaikkan status berkaitan dengan penganugerahan pangkat kepada seorang jenderal tentera. Ini betul-betul tak boleh diterima, kata netizen. Akhirnya PAS umum tidak teragak-agak ambil tindakan ahli cetus kontroversi kaum. PAS memandang serius kontroversi melibatkan seorang pemimpinnya yang membuat hantaran spekulatif tentang pelantikan Datuk Johnny Lim Eng Seng sebagai Letnan Jeneral Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baharu. Harus diingat, perjuangan Malaysia merdeka ini bukan hanya satu kaum yang berjuang. Seluruh kaum di Malaysia bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Bertarung dengan komunis di hutan melibatkan semua kaum, bukan satu kaum saja. Kenapa pula nak mempersoalkan atau cuba hantaran spekulatif tentang pelantikan Datuk Johnny Lim Eng Seng? Ini betul-betul tak boleh kita terima. Jika Anda setuju, Anda tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar, kami tak terima politik perkauman. Tulis, kami tak terima politik perkauman. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua, ini Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Jadi, untuk kita sembuh dan untuk kita dapat kuat melawan penyakit, satu saja caranya, kuatkan daya imun badan kita sekuat-kuat yang boleh, sebijak-bijak yang boleh. Inilah dia terapi imun Transfector yang meningkatkan daya imun badan kita 400%, mendidik imun badan kita, menstabilkan imun badan kita, dan menyeimbangkan imun badan kita supaya semua jenis penyakit dikenal dan dilawan dengan kuat daripada dalam badan kita. Untuk mendapatkan produk ini, hubungi nombor telefon yang tertera WhatsApp sekarang. Ingat, jangan bertangguh-tangguh. Apabila Anda kata nanti, bila penyakit dah terlalu teruk, barulah kita bertindak, itu mungkin sudah terlambat. Tapi sekarang masanya Anda bertindak. Produk ini diakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Produk ini juga sah, halal, dan juga disahkan, diterima, diluluskan oleh KKM. Baiklah saudara-saudara sekalian. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, parti itu tidak teragak-agak mengambil tindakan tata tertib terhadap ahli-ahlinya yang melanggar disiplin parti, termasuk tingkah laku tidak sensitif yang menimbulkan rasa tidak harmonis serta syak wasangka dalam masyarakat. Beliau berkata sikap perkauman atau rasisme dalam apa juga bentuk dan warnanya tidak ada tempat di dalam PAS selain tidak sesuai dengan budaya besar dan cita-cita kebangsaan negara ini. Jadi kata mereka, kalau benar-benarlah apa yang dimaksudkan oleh Taqiyuddin ini, kata mereka pecat
menantumu Hadi Awang, atau suruhlah Hadi Awang letak jawatan saja, kata mereka, supaya menjadi pengajaran. Tapi kalau sekadar cakap macam tu, semua orang pun boleh cakap, kata orang lah, kata netizen. Semua orang pun boleh cakaplah nak bagi tata tertib ke apakah, tapi kalau cakap saya tidak akan ada apa-apa kesan. Dan sekarang ini ramai yang sudah terluka dengan perbuatan hantaran yang tidak sensitif tersebut. Ramai yang terluka, terutamanya ahli-ahli veteran tentera yang sudah mulai bersuara. Mereka bersuara karena mereka tak suka dengan hantaran seperti itu. Tentera-tentera ni, dorang tahu, apabila menjadi tentera, tiada warna kulit, tiada warna jantina, tiada warna bangsa, tiada warna agama, semua jadi satu mempertahankan negara dengan nyawa mereka sendiri. Jadi kenapa tiba-tiba ada hantaran yang begitu pula? Perlu ditegaskan, kata Taqiyuddin, bahwa catatan itu adalah pandangan individu terbabit sepenuhnya dan bukan saja tidak ada kaitan, malah berlawanan sama sekali dengan dasar, ketetapan, dan wawasan PAS, katanya. Pelantikan Johnny Lim sebagai Letnan Jeneral Angkatan Tentera Malaysia adalah peristiwa bersejarah yang sepatutnya diraihkan oleh semua rakyat, bukannya dipersoal, apatah lagi diperlekeh semata-mata kerana latar belakang kaumnya. Kebolehan, pencapaian, kemajuan dan kejayaan mana-mana anak Malaysia dalam apa jua bidang adalah berita gembira untuk semua, bukan sebaliknya. Tahniah daripada PAS buat Letnan Johnny Lim, katanya dalam satu kenyataan. Taqiyuddin juga menegaskan PAS akan sentiasa dan terus memberi peringatan agar ahli berhati-hati dalam sebarang tindakan kerana ketegasan dalam soal adab, susila maupun disiplin seperti mana yang tercerna dalam perlembagaan PAS adalah tiada toleransi. Jadi katanya PAS tidak teragak-agak mengambil tindakan tata tertib terhadap ahli-ahlinya yang melanggar disiplin parti, termasuk tingkah laku tidak sensitif yang mencemari cita-cita perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.